Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Allahumma alimna bima yanfa'una wanfa' bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam perkongsian yang merupakan sambungan bagi bahagian pertama dan kedua, masih lagi dalam tajuk Al-Alfaz. Cuma pada kali ini perkongsian kita adalah berkaitan dengan di bawah tajuk pembahagian kulli. Oleh demikian, dalam perkongsian kali ini ada 3 perkara asas yang kita akan ketahui. Yang pertama berkaitan dengan pembahagian lafaz kulli. Yang kedua berkaitan dengan pengertian setiap bahagian yang ada. Dan yang ketiga, contoh-contoh bagi setiap bahagian. InsyaAllah, kita akan bahaskan dalam perkongsian kali ini. Sebelum kita melihat apakah isi-isi penting dalam tajuk ini, saya imbas kembali pembahasan kita yang terdahulu di bahagian pertama dan kedua yang melibatkan tajuk Al-Faz. Al-Alfaz, lafaz ada 2 bentuk. Yang pertama lafaz mufrad, yang kedua lafaz murakkab. Lafaz mufrad pula terbahagi kepada 2, lafaz mufrad juz'i, satu lagi lafaz mufrad al-kulli. Hari ini tumpuan kita adalah dalam pembahasan kulli dalam aspek pembahagian lafaz kulli. Sebagai imbasan, kita lihat dulu apakah ta'rif kulli huwa ma sadaqa ala kathirin, iaitu lafaz yang membenarkan banyak unsur ada di bawah lafaz tersebut. Dalam isi paparan kali ini ialah pembahagian kulli. Dari sudut min haisu wujudi afradihi, dari sudut wujud unsur-unsurnya ada di bawah lafaz tersebut. Qassamahu al-aqdamun ila salasatil aqsam. Para ulama terdahulu membahagikannya, iaitu lafaz kulli tadi, kepada 3 bahagian. Apakah 3 bahagian tu? Tengok dalam ruangan ini. Yang pertama, ma lam yujad minhu syai'un. Ini yang pertama. Yang kedua, ma wujida minhu wahidun faqat. Dan yang ketiga, ma wujida minhu afrad. Boleh semak dalam muka surat 20 hingga 21. Iaitu pembahagian yang pertama yang tidak terdapat sebarang unsur di bawah lafaz tersebut. Yang kedua yang terdapat satu sahaja unsur. Dan yang ketiga yang terdapat di bawahnya pelbagai unsur dan banyak unsur. Kemudian summa jaa al-mutaakhirun wa qassamu kulla wahidin min salasah ila qismain. Kemudian datang ulama yang terkemudian daripada kalangan ulama mantiq membahagikan setiap daripada 3 ni, asasnya 3, mereka membahagikan pula setiap satu daripada 3 pembahagian ini kepada 2. Tengok dalam ruangan yang saya ringkaskan dalam rajah ini, iaitu kita pergi kepada bahagian yang pertama dahulu, iaitu yang tidak terdapat sebarang unsur di bawah lafaz tersebut. Yang pertama pembahagian dia iaitu yang jenis ma lam yujad minhu syai'un wa yastahilu wujuduhu, iaitu yang tidak terdapat sebarang unsur di bawah lafaz tersebut dan mustahil. Ini yang jenis yang pertama, dan mustahil wujud unsurnya. Iaitu yang pertama, contoh ni amat penting dalam peperiksaan, ijtima'u naqidain, berkumpulnya 2 perkara yang berlawanan. Contohnya hidup dan mati berkumpul pada satu perkara, itu perkaranya mustahil. Jadi berkumpulnya 2 yang berlawanan itu adalah tidak ada unsur langsung dalam
kewujudan unsurnya. Ya. Cuma perkataan tu ada. Lafaz tu ada, tapi unsurnya tidak ada. Begitu juga syarikul bari. Syarikul bari iaitu sekutu bagi Allah. Lafaz sekutu bagi Allah ada, tetapi sekutunya mustahil wujud. Mustahil wujud pada hakikatnya. Itu yang pembahagian yang pertama. Iaitu, dia punya kunci dia ialah yastahilu wujuduhu. Yang tidak ada sebarang unsur dan unsur tersebut memang mustahil wujud. Yang kedua, yang masih lagi dalam kategori yang tidak ada sebarang unsur di bawah lafaz tersebut, iaitu kategori yang kedua, wa yumkinu wujudu. Ni perbezaan yang daripada yang pertama tu. Wa yumkinu wujudu. Tidak ada sebarang unsur, tetapi kemungkinan wujud tu ada. Boleh wujud. Cuma dalam realitinya tidak ada. Tapi dalam kemungkinan tu ada. Contohnya ialah jabalun minaz zahab. Lafaz jabalun minaz zahab iaitu gunung ataupun bukit daripada emas. Lafaz tersebut tidak ada sebarang unsur. Kita carilah mana-mana tidak ada bukit ataupun gunung daripada emas. Begitu juga ghul. Ghul. Iaitu kalau kita tengok kamus ghul ni iaitu haiwan wahmi. Iaitu haiwan yang berbentuk andaian. Saya tu gambaran dalam kehidupan kita naga lah ya. Naga lafaz tu ada tetapi dia punya unsur tidak ada. Dan dari sudut kemungkinan wujud ada. Wa yumkinu wujuduhu. Begitu juga anqa. Ini adalah dalam kamus dia kata ta'irul wahmi. Ta'irul wahmi maksudnya burung yang diandaikan ataupun yang dikhayalkan. Iaitu Garuda contohnya. Garuda, perkataan lafaz Garuda tu ada, tetapi dari sudut kewujudannya kemungkinan ada. Kemungkinan ada. Tetapi unsurnya tidak ada setakat ini. Malam yujad minhu syai'un. Lafaz tu ada, tetapi unsur daripada lafaz tersebut tidak ada. Kemungkinan wujud tu ada. Wa yumkinu wujuduhu. Itu adalah contoh-contoh dia. Kita berpindah kepada bahagian kedua pula, iaitu yang terdapat padanya satu unsur sahaja. Tak ada lah yang lain. Iaitu, macam kategori yang dulu juga, kunci dia tang sini, wa yastahilu wujuduhu. Yang pembahagian kedua, wa yumkinu wujudu ghairi. Iaitu, yang kita pergi yang pertama dulu, yang mustahil wujudnya. Yang ada satu unsur sahaja tetapi mustahil wujud. Contohnya, perkataan ilah. Ilah ni, unsur daripada perkataan ilah ni memang satu saja, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia punya unsur lain mustahil wujud. Dia mesti satu saja unsur dia. Ya. Kemungkinan adanya lain mustahil. Tapi dalam pembahasan ulama mantik di sini, ulama-ulama Islam di sini begitu panjang lebar ya. Adakah layak kita memberikan contoh ilah ni pada perkataan kuli dan sebagainya? Ada pembahasannya begitu panjang ya. Tetapi dalam kitab Sulam Munawwaraq ni dia memberikan kategori ini, iaitu Tuhan, iaitu ilah ataupun al-ma'bud. Kemudian pembahagian yang kedua ialah ma wujida minhu fardun, yang ada satu unsur saja tetapi kemungkinan wujud selain daripada satu tu. Contohnya asy-syamsu, matahari. Matahari, lafaz matahari dia punya unsur satu tu saja, iaitu yang kita nampak tu lah. Satu tu je. Tapi adakah ada selain daripada matahari itu? Kemungkinan ada. Itu dia kata ni, wa yumkinu wujudu ghairihi. Kemungkinan ada selain. Begitu juga bulan. Bulan, pada perkataan bulan tu dia punya unsur satu tu lah yang muncul pada waktu malam tu. Tetapi kemungkinan ada tak bulan yang lain? Kemungkinan ada.
Itu kategori yang kedua bagi bahagian yang terdapat satu unsur saja pada sesuatu lafaz tersebut. Kemudian yang ketiga, yang terdapat padanya pelbagai unsur ataupun banyak unsur di bawah perkataan tersebut. Ini yang biasa kita jumpa. Iaitu ma wajada minhu afradun mutanahiyah. Iaitu yang pertama jenis dia, yang terdapat banyak unsur tetapi unsur tersebut berakhir. Ada noktah dia. Dah tak boleh dah nak senarai dah. Itu nama dia mutanahiyah. Contohnya perkataan asadun. Perkataan asadun ni, dia terdapat banyak unsur di dalam perkataan asadun ni, pelbagai jenis asad, tetapi dia boleh, kalau kita senaraikan, dia boleh berakhir. Kemudian, yang kedua, yang terdapat banyak unsur, tetapi unsur tersebut tidak akan berakhir. Ghair ma wujida minhu afradun ghairu mutanahiyatin. Yang tidak akan berakhir. Kita nak senarai, kalau kita buat satu senarai, tidak akan berakhir senarai tersebut. Sentiasa ada, sentiasa ada. Iaitu apa contoh dia? Ialah sifatullah al-wujudiyah. Iaitu sifat Allah. Sebagaimana kita belajar dalam ilmu tauhid, sifat Allah ini adalah segala sifat yang kesempurnaan. Segala sifat. Kalau kita nak senaraikan, kita tidak akan mampu senaraikan. Tidak akan berakhir. Begitu banyak. Itulah pembahagian kuli. Yang paling asas 3. Kemudian setiap 3 itu terbahagi kepada 2. Untuk peperiksaan, kamu bolehlah hafal jenis-jenis pembahagian yang ada, termasuk contoh. Itu amat penting. Kemudian kita melihat pembahagian kuli daripada aspek yang lain. Yang lepas, pembahagian kuli daripada aspek kewujudan unsur di bawah lafaz tersebut. Tetapi untuk kali ini, pembahagiannya adalah daripada aspek mahiyah, iaitu hakikat sesuatu itu, sama ada dia berbentuk zati ataupun aradi. Apakah zati, apakah aradi? Jadi pembahagian yang paling isi yang paling utama di sini ialah pembahagian kuli, iaitu yang pertama pembahagian dia ialah zati, yang kedua aradi. Zati ni maknanya yang merujuk kepada zat, satu lagi merujuk kepada sifat. Aradi makna sifat, yang bentuk sifat. Kita pergi satu persatu. Pembahasannya iaitu pembahasan berkaitan dengan zati terlebih dahulu. Pada muka surat 22 hingga 23 di situ ada pembahasannya. Cuma dalam pembahasan ini terdapat sebenarnya banyak pengertian bagi zati. Kalau dalam buku kamu dia sebut ada 3, cuma yang menjadi pembahasan kita 2 sahaja. Ta'rif yang pertama dan ta'rif yang kedua bagi setiap zati dan juga aradi. Untuk peperiksaan, kita kena perhatikan setiap ta'rif tersebut dan apakah perbezaan yang ada bagi ta'rif yang pertama, ta'rif kedua dan juga pembahasan yang ada dalam perbezaan ta'rif tersebut. Sebelum kita membaca ta'rif ini, saya suka nak menjelaskan bahawa lafaz kulli ini ataupun lafaz umum, kata umum ni, dia ada banyak kategori. Kalau ikut pembahasan nanti kita akan belajar, dia ada 5 bentuk kulli. 5 bentuk itu adalah mengikut skop ataupun tahap keumuman dia. Ada 5, nanti kita akan belajar dalam tajuk kulliyatul khamsah. Oleh demikian, daripada 5 itu, kita nak tentukan sama ada dia dalam kategori zati atau aradi. Untuk menentukan tu, kita perlu terlebih dahulu mengetahui apakah ta'rif bagi zati, apa pula ta'rif bagi aradi. Setiap dalam buku kamu, dia akan bawakan 2 ta'rif bagi setiap pembahagian tersebut. Kita pergi pada ta'rif zati yang pertama dahulu. Ta'rif yang pertama ini adalah dipegang oleh ataupun yang dipilih oleh musannif, iaitu
pengarang kitab Sulam Munawwar. Munawwarah. Ya. Kalau ada soalan dia tanya apakah ta'rif zati pada yang dipilih ataupun al-mukhtar indal musannif, maka inilah jawapan dia, iaitu man daraja fil mahiyati wa kana juz'an minha. Sesuatu lafaz yang berada di bawah mahiyah, itu berada di bawah hakikat sesuatu, dan juga dia merupakan satu juzuk daripada mahiyah tersebut. Ini perkataan juz'an minha ni amat penting, sebab perkataan tersebutlah yang akan menentukan sama ada kategori-kategori kulli itu dalam kategori zati ataupun aradi. Contohnya ialah ta'rif manusia. Al-insan haiwanun natiq. Tengok di sini. Ada 3 perkataan. Apakah kategori perkataan-perkataan ini? Yang pertama kita pergi haiwan. Haiwan dia adalah juz'ul mahiyatil insan al-a'ammu minha. Perkataan haiwan ini adalah merupakan satu juzuk daripada hakikat manusia yang lebih umum daripada hakikat manusia itu sendiri. Sebab haiwan ni, bila kita sebut haiwan, dia termasuk selain pada manusia juga. Tapi haiwan ini adalah juzuk manusia. Bila kita sebut juzuk manusia, maka dia adalah dalam kategori zati. Mana di sini kita tahu bahawa kulli yang jenis jinsun ni, dia adalah bersifat zati. Zati, kategori dia zati. Manakala natiq pula, tengok dia tulis di sini, juz'ul mahiyatil insan al-musawi laha. Dia merupakan juzuk manusia, hakikat manusia, berfikir, yang sama ataupun yang skop dia hanya pada manusia saja. Al-musawi laha maknanya, skop berfikir ni hanya ada pada manusia saja. Maka dia dinamakan faslun. Faslun ni maksudnya ciri yang membezakan sesuatu unsur dengan unsur yang lain. Kalau di sini manusia, berfikir itu adalah ciri utama yang membezakan dengan haiwan yang lain. Maka bila kita sebut perkataan natiq itu adalah juzuk, maka dia adalah zati. Manakala perkataan insan pula, insan ni dalam kategori kulliyatul khamsah, dia dalam kategori nau'. Sebab apa nau'? Sebab dia merujuk kepada tamamul mahiyah, bukan juzuk, tapi keseluruhan hakikat tu. Kalau di sini takrif dia zati ialah juzuk mahiyah. Oleh demikian, perkataan insan ataupun dalam kategori nau' ni, kategori nau' tidak termasuk dalam zati dan juga tak dinamakan aradi. Laisa zatiyan wala aradiyan. Maknanya, di sini kita dapat tahu bahawa nau' ni salah satu kategori kulli yang 5 tadi. Nau' dia tidak termasuk dalam sama ada zati, begitu juga dia tidak termasuk dalam aradi. Sebab apa? Sebab dia bukan juzuk mahiyah, tetapi dia adalah tamamul mahiyah, bukan juzuk. Bila bukan juzuk, maka dia tidak termasuk dalam ta'rif zati. Bila tak termasuk dalam ta'rif zati, maka dia bukanlah zati. Begitu juga bila kita sebut juzuk, dia bukan, bila kita tahu bahawa perkataan insan tu adalah nau', bila nau' dia adalah tamamul mahiyah, maka dia bukanlah aradi juga. Sebab aradi ni adalah perkara luaran. Itulah. Olehnya demikian, dalam ta'rif ini kita dapat tahu bahawa yang dikatakan zati itu daripada 5 kategori kulli, yang termasuk dalam zati hanyalah jinsun dan juga faslun. Manakala nau' bukannya zati. Sebab dia bukan juzuk mahiyah, tetapi dia adalah tamamul mahiyah. Itu ta'rif kulli zati. Kita pergi yang ta'rif kulli aradi pula. Masih lagi dalam ta'rif yang pertama.
Apakah ta'rif yang pertama bagi kulli aradi? Mudah saja, iaitu makana kharijan anil mahiyah. Makana kharijan anil mahiyah, iaitu sesuatu yang luaran daripada hakikat sesuatu. Itu nama dia aradi. Perkara bukan perkara yang asas, tetapi dia perkara yang luaran yang ada pada mahiyah. Contohnya ialah perkataan ta'rif manusia, haiwanun dhahikun mashin. Dhahik, perkataan dhahik, fokus kita di sini. Haiwan kita dah tahu dah, dia zati. Kita fokus kita dua perkataan ini. Dhahik, mashi. Perkataan dhahik, laisa juz'an lil mahiyah wa innama kharijun anha khasun biha. Perkataan ketawa, dhahik tadi, dia bukanlah juzuk bagi mahiyah, iaitu manusia tadi. Tetap dia adalah perkara luaran daripada hakikat manusia, cuma dia bersifat khas. Khasun biha. Maksudnya ketawa ni bukanlah unsur asas yang mesti ada pada manusia. Dia cuma sifat yang ada pada manusia, yang sifat tersebut hanya ada pada manusia. Hanya ada pada manusia, iaitu ketawa. Selain pada manusia, kita tak pernah jumpa haiwan-haiwan yang lain ketawa. Hanya pada manusia. Oleh sebab tu, kategori dia ialah dinamakan khasun ataupun ardul khas. Khasah ataupun ardul khas. Iaitu sifat khusus. Sebab apa dia dalam kategori sifat aradi? Sebab dia perkara luaran. Laisa juz'an. Kalau juz'an, dia termasuk zati. Maka oleh kerana luaran, dia dinamakan aradi. Aradi jenis apa? Khasah. Nama khusus dia khasah. Kemudian perkataan mashin. Perkataan mashin ini, dia juga bukanlah juzuk bagi mahiyah. Kalau dalam contoh ni, yang manusia lah. Bukanlah juzuk utama bagi manusia. Dan juga dia bukanlah sifat yang khusus bagi manusia. Berjalan ni sebab haiwan lain pun berjalan. Tetapi bal'aman. Tetapi dia adalah umum yang merangkumi manusia dan juga haiwan-haiwan lain. Juga mempunyai sifat berjalan. Olehnya demikian, kategorinya ialah ardul am. Iaitu sifat umum. Sifat umum ni maksudnya sifat yang ada pada haiwan manusia dan juga haiwan-haiwan yang lain juga ada. Cuma kenapa dia dinamakan aradi? Sebab dia adalah perkara luaran daripada manusia dan juga binatang yang lain. Dan kenapa tak dinamakan khasah? Sebab sifat tersebut bukan hanya ada pada manusia, tetapi merangkumi haiwan-haiwan yang lain. Berdasarkan ta'rif ini, tengok kesimpulan di sini. Berdasarkan ta'rif ini, kulli hanyalah jinsun dan juga faslun. Zati. Zati dalam kategori kulli hanyalah dua berdasarkan ta'rif ini, iaitu jinsun dan faslun. Manakala aradi pula ada dua, khasun dan juga ardul am. Jadi kita nak letak mana nau'? Nau' dia bukanlah zati, bukanlah aradi. Sebab apa? Sebab dia bukanlah juzuk mahiyah dan bukanlah sifat luaran daripada mahiyah. Dia hanyalah wasitatun baina zati wa aradi. Dia sebagai penengah ataupun berada di tengah-tengah di antara zati dan juga aradi. Seterusnya kita melihat ta'rif yang kedua bagi zati dan juga aradi. Kita lihat apakah perbezaan di antara kedua-dua ta'rif tersebut, ya. Yang pertama, yang ta'rif kedua bagi zati ialah huwa ma laisa kharijan 'anil mahiyah, iaitu sesuatu yang bukan luaran daripada hakikat sesuatu. Itu nama dia zati. Yang dikatakan zati ialah sesuatu yang bukan luaran daripada mahiyah. Contoh yang sama yang lalu, kalau ta'rif yang pertama itu,
nau' tidak termasuk dalam zati, tetapi dalam ta'rif yang kedua, nau' iaitu contohnya perkataan manusia tadi, nau' itu ialah tamamul mahiyah, iaitu merujuk kepada keseluruhan hakikat tersebut, dia dalam kategori zati. Di sini perbezaan di antara ta'rif pertama dengan ta'rif yang kedua. Ta'rif yang kedua memasukkan nau' dalam kategori zati. Sebab apa nau' termasuk dalam kategori zati bagi ta'rif yang kedua ini? Sebab nau' masih lagi berada dalam mahiyah. Iaitu bahkan tamamul mahiyah. Hakikat yang sempurna bagi mahiyah itu nama dia nau'. Sedangkan ta'rif di sini ma laisa kharijan anil mahiyah. Sesuatu yang bukan luaran. Maksudnya nau' berada dalam mahiyah. Oleh sebab tu nau' adalah dalam kategori zati bagi ta'rif yang kedua ini. Manakala dua yang lain, jinsun dan juga faslun, sama dengan ta'rif yang pertama. Sama dengan ta'rif yang pertama. Di antara ta'rif kedua dengan pertama adalah sama. Iaitu jinsun dan juga faslun, kedua-duanya adalah zati. Tak ada apa-apa beza. Sebab apa zati? Sebab jinsun merujuk kepada juzuk mahiyah, masih lagi berada dalam mahiyah. Faslun juga merujuk kepada juzuk mahiyah, masih lagi berada dalam mahiyah. Maka dia bertepatan dengan ta'rif zati bagi ta'rif yang kedua ni adalah perkara yang bukan luaran daripada mahiyah. Oleh sebab tu ketiga-tiga ini iaitu nau', jinsun dan faslun dalam kategori yang dinamakan zati. Sebab bukan perkara luaran. Manakala ta'rif kedua bagi aradi sama seperti ta'rif yang awal, tidak ada beza. Maka yang dikatakan aradi itu dua daripada 5 kuliyatul khamsah tu, dua adalah dalam kategori aradi, iaitu khasah ataupun ardul khas. Yang kedua ialah ardul am. Kedua-dua ni dalam kategori aradi. Kenapa dia tidak termasuk dalam zati? Sebab kedua-dua ni adalah kharijan anil mahiyah. Perkara luaran daripada hakikat sesuatu. Bila perkara luaran, dia dalam kategori aradi. Kesimpulannya dalam ta'rif ini, zati ada 3. Jinsun, faslun dan juga nau'. Kenapa ketiga-tiga ini dalam kategori zati? Li'annaha laysat kharijatan anil mahiyah. Kerana ketiga-tiga perkara tadi bukanlah perkara luaran daripada mahiyah. Dia berada dalam mahiyah. Maka dia dinamakan zati. Manakala dua lagi, al-khasah dan juga ardul am, dia dalam kategori aradi. Sebab dia adalah perkara luaran. Bila perkara luaran, dia dinamakan aradi. Jadi kita akan detailkan pembahasan kuliyatul khamsah ni pada tajuk akan datang. Khusus tajuk dia, kuliyatul khamsah. Jadi bila kita dah belajar ni, kita dapat bayangkan pembahasan yang akan datang. Secara lebih detail, apakah jinsun, faslun dan juga nau', khasah dan juga ardul. Baiklah, sebagai kesimpulan daripada kedua-dua ta'rif yang lalu, maka ta'rif yang pertama, zati merangkumi jinsun dengan faslun sahaja. Manakala aradi, ardul khasah dengan ardul khas dan dengan ardul am. Manakala nau' bukan zati dan bukan juga aradi. Itu bagi ta'rif yang pertama. Tapi ta'rif ini dipegang oleh, merupakan ta'rif pilihan, mukhtar indal musannif. Kena ingat ni. Bila soalan minta apakah berikan ta'rif zati yang dipilih oleh musannif, maka kamu kena bagi ta'rif yang pertama. Tengok balik apakah ta'rif pertama. Manakala pada ta'rif yang kedua, ada sedikit perbezaan pada zati, iaitu penambahan nau'. Nau' adalah dalam kategori zati pada ta'rif yang kedua. Kerana ta'rif yang kedua hanya yang dikatakan zati, iaitu perkara yang bukan luaran. Bila bukan luaran, itu nama dia zati. Oleh yang demikian, termasuklah nau'.
Manakala aradi tidak ada perbezaan apa-apa. Itulah fokus yang perlu kamu perhatikan ialah di antara takrif pertama dan kedua pada kategori zati sahaja. Manakala aradi adalah perkara yang sama. Wallahu alam. InsyaAllah kita akan bertemu lagi dalam perkongsian-perkongsian yang lain. Dan pada akan datang tajuk mungkin berkaitan dengan kulliyatul khamsah. Kategori yang ada dalam lafaz kulli. 5 kategori itu. Kita akan belajar ataupun kita akan kongsikan pada akan datang. Saya ucapkan jazakumullah khairan katsira kepada semua dan terima kasih di atas sokongan yang diberikan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.